Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Star Club Conference 2021. Tahniah dan syabas kami ucapkan di atas segala kejayaan dan usaha keras anda yang melayakkan anda untuk menghadiri conference pada hari ini. Saya Salina Baharudin atau Sally, MC anda pada hari ini. Izinkan saya untuk memulakan majlis dengan serangkap pantun. Anak semilang di tapak tangan, tertusuk duri bisanya terasa. Jika kejayaan menjadi harapan, jangan sekali berputus asa. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, bagi memberkati majlis, mari kita sama-sama memperdengarkan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bersempena Majlis Family Takaful Agency Star Club Conference 2021 bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Semoga Family Takaful Agency dan Etika Family Takaful Berhad secara keseluruhannya berjaya mencapai misi 2021 dengan cemerlang. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yataba'una syayaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khairan ayyamina yawmal qaka fihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih di atas bacaan doa tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi meneruskan majlis, apa kata kita bersama-sama menyanyikan lagu Etika Song, Etika Terunggul.
Kami di pihak FTA sangat-sangat teruja untuk bersama-sama anda pada hari ini. Selaras dengan tema conference kita pada hari ini, Road to MDRT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang conference ini kami akan menyediakan berbagai perkongsian yang sangat menarik daripada speaker-speaker yang hebat. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput CEO Etika Family Takaful Berhad, Encik Zafri Abdul Halim bagi menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome Club Qualifiers. The Star Club Convention is an event that brings together all the outstanding achievers for the year 2020. 128 club qualifiers are brought together with your respective leaders to acknowledge you for the job well done in financial year 2020. Congratulations for that. We have 80 Etika Achiever Club qualifiers, 23 Etika MDRT Club qualifiers, 19 Etika Producer Club qualifiers, and 6 Etika President Club qualifiers. Produk takaful masih belum dimanfaat sepenuhnya dan kadar penembusan masih rendah. Walaupun negara dilanda COVID-19 pada tahun 2020, perniagaan takaful ada menunjukkan pertumbuhan disebabkan peningkatan kesedaran perlindungan keuangan serta keperluan mendesak ketika ini disebabkan pandemik COVID-19. Total industry grew by 7%. Jika dibandingkan dengan negara maju, kesedaran mereka tinggi dan kadar penembusan ini sebanyak 80% sehingga 100%. Malaysia masih berhadapan dengan banyak kekurangan dari segi kesedaran. Bagi meningkatkan kadar penembusan takaful, anda semua harus menjadi pemangkin untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan orang ramai mengenai kepentingan perlindungan serta jaminan masa depan selain perancangan keperluan keuangan untuk persaraan dan persiapan mengharungi masa sukar. Orang ramai juga perlu didedahkan dengan banyak kelebihan takaful. Ladies and gentlemen, everybody want to be a successful. The viewpoint of success differ from individual to individual. For the record, the individual before us have an alternative view on success, and the individual after us will have an alternative view on success. Besides, individuals have various implementation of their success. Be that as it may, success is not something that you can duplicate from others. You need to make your way to making progress. Dear club qualifiers, we could not accomplish something without giving up something. Success likewise requires different team from you. Likewise, there are situations where individuals turn out to be so complacent with their achievement. Hence, I urge all of you to continue to excel and continue to progress. Challenge yourself to be better. Learn from those who inspire you and be resilient. Success depends not only on a great deal of hard work, but also on the strategy you put in. Without it, you cannot get successful. Hard work doesn't imply that you accomplish arduous work or the work that makes you sweat. Hard work implies having a sound body, solid brain, resolution, and uplifting mentality towards things. Moreover, don't simply take a shot at your program. Push your breaking point, assume responsibility for different things.
improve your aptitude, and in particular, continue learning. Aside from that, be with constructive people and group. Create constructive propensities and do practice for the body as well as for your mind. Dear agents, to summarize it, we can say that success resembles a seed that needs a decent extent of the considerable number of components of life. Also, nobody can make progress in a day that they need to experience and face various conditions in life for being successful. Most importantly, success is the satisfaction that you feel when you accomplish your objective. Thank you. It was pleasurable to speak before all of you today. Together, let's make the world a better place. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Zafri di atas ucapan beliau sebentar tadi. Diharap dengan ucapan Encik Zafri tadi telah dapat memberikan suntikan semangat untuk kita terus melangkah dan berusaha dalam mencipta kejayaan bersama Etika Family Takaful. Para hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis, mari kita bersama-sama menyaksikan VT yang telah disediakan ini. Dipersilakan. Apakah yang paling penting bagi organisasi anda? Adakah peralatan, bangunan atau komputer riba yang digunakan setiap hari? Organisasi sering mengiktiraf keperluan sebagai aspek yang penting dan ketara. Bagaimana pula dengan pekerja-pekerja anda? Mereka sebenarnya adalah aset anda yang paling berharga. Mengekalkan mereka adalah kekuatan terbesar anda, dan kehilangan mereka boleh menyebabkan kerugian yang amat ketara untuk perniagaan anda. Cara terbaik untuk menghindari kerugian ini adalah dengan memiliki Kimen Takaful. Kimen Takaful dibeli untuk pemilik syarikat atau pekerja yang perkhidmatannya sangat kritikal kepada kejayaan perniagaan anda. Jadi, siapakah sebenarnya Kimen dalam sebuah organisasi? Kimen adalah pembuat keputusan jurujual yang sangat hebat, seseorang yang penting di kalangan pelanggan ataupun pekerja yang mempunyai bakat yang sangat unik. Kos kehilangan pekerja utama ini boleh memberi kesan kepada perniagaan dalam pelbagai cara. Antaranya termasuk keyakinan yang berkurangan di kalangan pelabur dan pemihutang, kerugian dalam pendapatan dan keuntungan, atau pengeluaran pembelanjaan untuk rehaya dan latihan semula penggantian pekerja. Melindungi organisasi anda daripada kehilangan pekerja utama ini adalah penting untuk memastikan kejayaan yang berterusan bagi organisasi anda. Untuk mengurangkan risiko ini, sesebuah organisasi boleh memilih Kimen Takaful untuk pekerja utama ini. Jika pekerja tersebut meninggal dunia, pembelian takaful akan menyediakan kecairan yang mencukupi untuk memastikan kesinambungan perniagaan atau membeli kepentingan pekerja yang telah meninggal dunia, atau menyerahkan pampasan kepada penama-penama yang masih hidup melalui Kimen Takaful. Ianya merupakan solusi kepada sesebuah organisasi untuk meneruskan operasi seperti biasa. Ia juga merupakan cara yang paling praktikal dan berkesan untuk melindungi perniagaan anda yang semakin berkembang. Di Etika Family Takaful, kami menawarkan anda penyesuaian dan penyelesaian melalui Kimen Takaful. Tetapkan temujanji anda dengan penasihat takaful untuk berbincang dan mendapatkan penjelasan lanjut mengenai Kimen Takaful. Tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan itu tidak datang dari kekuatan fizikal, tetapi ianya datang dari semangat, ketekunan dan kegigihan. Pastinya anda ingin mengetahui apakah rahsia kejayaan seseorang itu. Dengan ini, kami membawakan kepada anda perkongsian dari Top of the Table atau TOT Qualifier. Bagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan,
TOT merupakan pencapaian tertinggi di dalam bidang insurans dan takaful. It's a world recognition. Tanpa melengahkan masa lagi, kami ingin menjemput Cik Jasmine Irisha, TOT Qualifier. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Irisha, berumur 21 tahun. Saya mula tahu tentang etika ni adalah daripada satu top program di universiti saya. Dan pada mulanya saya sekadar mencuba untuk mendengar peluang perniagaan yang dibuka untuk para graduan. Dan apabila didedahkan faedah takaful dan etika, saya terus tertarik untuk mencuba. Dan alhamdulillah telah lulus ujian dan seterusnya diberi menjadi perunding takaful bersama etika. Sejujurnya, saya memang meminati bidang bisnes dan saya telah ambil peluang sepenuhnya bukan kerana minat tetapi juga untuk belajar tentang financial planning di samping mencabar diri saya untuk lebih yakin berhadapan dengan orang yang baru saya kenal ataupun tidak. Memang sesuatu yang sangat baru buat saya, akan tetapi saya sangat yakin kerana sistem sokongan yang kuat daripada leader dan juga mentor saya yang sememangnya sangat berpengalaman dan berkelayakan. Minat saya yang mendalam terhadap bisnes ini sangatlah kuat. Walaupun saya terpaksa bahagikan masa antara belajar dan juga menghadiri sesi latihan mingguan. Tetapi saya tidak pernah nak melepaskan peluang untuk menghadiri sesi latihan ini yang disediakan oleh leader dan mentor saya. Saya dilatih untuk mengatasi the fear of meeting people, untuk sesi mendapatkan appointment dengan potential client, ilmu soft skill, hard skill yang saya belajar dan diberi pendedahan asas kepada financial planning. Sehingga kini, nasihat dari leader dan mentor yang saya pegang adalah untuk sentiasa memberi good advice. Kerana dengan good advice, kita tahu apa yang kita kongsikan kepada klien adalah apa yang klien perlukan dan terpulang kepada mereka untuk mengambil ataupun tidak. Hadirin sekalian, ibu dan ayah saya menjadi pendorong yang kuat dan memberi keizinan kerana mereka tahu niat saya untuk mencuba sesuatu yang saya minati asalkan saya berjanji untuk tidak mengabaikan pelajaran saya. Pada awal, saya memang nervous. Tetapi alhamdulillah dengan ilmu yang dipelajari dan praktikkan dengan sebaik yang mungkin, saya berjaya mendapat kes pertama di dalam bulan pertama pelatihan saya menjadi perunding takaful. Akan tetapi, pada Mac tahun lepas, berlakunya pandemik. Saya berasa sangatlah risau. Saya hilang keyakinan pada mulanya. Akan tetapi, diberi semula semangat baru. It's about getting the right strategy in place and to be resilient. Alhamdulillah, setelah berkali-kali mencuba, saya berpeluang untuk mendapat targeted klien saya. Tidak terjangkau di fikiran saya untuk mengaplikasikan financial planning konsep ini dan saya telah pun berjaya mencapai pengiktirafan top of the table TOT pada tahun pertama saya bersama Etika Family Takaful. Ganjaran alhamdulillah juga tidak pernah terfikir oleh saya untuk mendapat income sehingga 5 angka pada usia 21 tahun. Sehingga kini saya belum cadang untuk membelanjakan pendapatan saya itu, sebaliknya digunakan untuk meringankan beban ibu dan ayah saya. Untuk tahun pertama saya bertambah etika. Saya dilayakkan untuk percutian ke Bangkok dan Manila. Seronok sangatlah rasanya untuk mendapat pelbagai anugerah di samping mendapat ilmu dan diberi pendapatan yang tidak pernah saya jangkakan pada usia saya ini. Para hadirin sekalian, salah satu perkara yang saya sedar dan benda yang paling penting sekali dalam apa-apa yang kita ingin lakukan adalah kita kena gagahkan diri untuk membuat langkah pertama. Langkah pertama itu sangatlah penting. Bagi saya, langkah pertama yang saya buat adalah untuk membuat satu keputusan iaitu untuk menyertai Etika Family Takaful. Saya yakin ini adalah kerja yang mulia kerana ini dapat membantu orang lain semada kenalan ataupun orang yang belum kita kenali
untuk saya kongsikan kepada mereka tentang hebatnya financial planning bersama Etika. Bagi saya, langkah pertama itu adalah cabaran yang paling besar. Tapi Alhamdulillah, saya dapat atasinya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bersyukur kerana diberi izin dan restu daripada kedua orang tua saya untuk menceburi bidang ini. Selain daripada kedua ibu bapa, leader dan mentor saya yang tidak putus-putus memberikan semangat dan tunjuk ajar sehingga saya mencapai ke tahap ini. Tanpa mereka, tidak mungkin saya dapat ilmu dan merasai apa yang saya peroleh sekarang. Pengetahuan, experience dan knowledge transfer yang diberikan kepada saya akan gunakan sebaik mungkin. Bagi saya, minat itu penting. Saya memang berminat untuk membuat bisnes. Tetapi saya tidak tahu nak mula daripada mana. Dan selepas saya tahu tentang Etika dan possible future business yang saya boleh capai, saya terus tidak toleh ke belakang lagi. Bukan sahaja itu, goal atau vision juga penting nak sambung dalam bidang ini atau mana-mana bidang sekalipun. Goal itu sangat penting untuk bagi semangat nak teruskan membuat apa yang saya minat. Selepas saya dapat tahu dengan market yang sangat luas dalam bidang ini, saya terus mula buat satu goal untuk mencapai setinggi mana yang saya boleh. Nak achieve the best yang saya dapat. Dan Alhamdulillah juga, saya berjaya memperoleh lebih dari apa yang saya visionkan. Dalam masa sekarang, vision saya untuk bisnes saya ini, saya nak memberi lebih kesedaran kepada pihak luar tentang Etika dan betapa pentingnya takaful coverage, terutamanya sekali pada masa yang tidak menentu ini. Isu semasa sekarang sudah menjadi pengetahuan semua tentang COVID-19 dan isu-isu kesihatan. Malah rutin harian kita semua terjejas disebabkan COVID-19. Tetapi, even dengan isu sekarang, ramai lagi tidak tahu tentang kepentingan takaful dan macam mana ini dapat membantu untuk meringankan beban sekiranya diuji dengan penyakit ataupun kematian. Jadi, saya membuat visi untuk memberi lebih kesedaran kepada pihak luar sana dan mengembangkan bisnes saya melalui itu. Hadirin sekalian, perjalanan saya baru sahaja bermula dan masih banyak lagi yang saya perlu pelajari. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya, leader serta mentor saya. Buat anda semua, saya telah pun membuat langkah pertama saya dalam bidang ini dan akan terus berusaha untuk jadi lebih konsisten untuk terus berjaya. Anda pula, bagaimana? Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Jasmine. Semoga perkongsian dari Cik Jasmine tadi dapat memberikan semangat untuk kita terus berusaha dan mencipta kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan, semua pencapaian yang besar mempunyai satu persamaan, iaitu semangat yang kuat untuk terus berjuang. Para hadirin sekalian, untuk seterusnya, mari kita sama-sama tontoni VT MDRT Journey 2017 sehingga 2020. Mari kita sama-sama saksikan. You love helping others with their financial needs and ensuring that they are prepared in the event of a catastrophe. MDRT comes together not just for accolades, but the ability to share how we provide peace of mind, save lives, protect the futures of our clients. MDRT also sets you on a course, one that takes you on a life-changing journey, because professional success is just one of the pillars reflective of MDRT's levels of excellence. Charting out a planned and well-executed pathway to success. MDRT for over 5 years has focused on building your limitless potential.
by creating the highest standards of professional competence and seeking to maintain and improve professional knowledge, skills, and conduct. It is values that MDRT Etika holds to the highest ethical standards. It is a place where we set the goals to reach the summit of achievement. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda lakukan setiap hari akan menentukan sama ada anda berjaya atau tidak dalam mencapai matlamat anda. Dengan ini, kami membawakan kepada anda perkongsian hebat dari Puan Noriza atau lebih dikenali sebagai Mak Jerong di kalangan MDRT tempatan. Dengan ini, majlis mempersilakan. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. Do it for your people, do it for your pride. You're never going wrong if you never even try. Do it for your country, do it for your name, 'cause there's gonna be a day when you're standing in the hall.
the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. 'Cause you're better with the first flame, and the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You can be the Do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're Standing in the hall. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. You can be the greatest. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Etika Takaful Berhad, kepada leader-leader dan juga produser saya Iza Yusof ataupun dikenali sebagai Mak Jerung atau lebih mesra dipanggil MJ. Saya adalah CEO and founder Iza Yusof Consultancy Sendian Berhad dan juga panel pengurusan risiko saya adalah Great Eastern Takaful Berhad. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada pihak Etika Takaful Berhad, terutamanya kepada CEO Etika iaitu Tuan Zafri Abdul Halim yang juga saya kenal lama dan sangat baik orangnya, dan juga kepada pihak manajemen Etika Takaful Berhad dan kepada juga leader-leader dan juga produser. Terima kasih atas invitation ni. Sedikit sebanyak MJ dapat kongsikan pengalaman MJ selama 20 tahun di dalam industri kewangan dan juga takaful. Belum terlewat, MJ rasa untuk MJ ucapkan tahniah kepada leader-leader dan juga produser Etika Takaful Berhad atas pencapaian yang sangat awesome pada tahun 2020. Tahniah. Right? Kita berada di dalam industri yang sama dengan perjuangan yang sama. So, sebelum MJ teruskan dengan lebih lanjut, MJ nak memperkenalkan diri MJ dengan lebih detail. Kita tengok slide yang MJ telah sediakan khas untuk Etika Takaful Berhad. Okay, so boleh nampak di situ visi dan misi perjuangan MJ bersama dengan tim MJ, iaitu ingin menjadi peneraju pendidikan ilmu kewangan dan pelaburan secara holistik di Malaysia dan majoring sebenarnya dalam risiko kewangan. Okay, dan misi perjuangan MJ adalah untuk melahirkan komuniti yang celik dan mahir urus kewangan supaya kalis gawat, dan juga misi yang kedua untuk meningkatkan pemilikan hartanah di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, misi untuk satu keluarga, satu perancang kewangan. Siapa perancang kewangan tu? Anda adalah salah seorang daripada perancang kewangan di dalam keluarga anda. Dan yang keempat, yang terakhir, kita nak melahirkan lebih ramai usahawan di kalangan masyarakat, okey, dan terutamanya industri kewangan dan takaful. Okey, misi satu keluarga, satu perancang kewangan. So, MJ dan juga anda adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang perancang kewangan, okey, dan juga sebagai seorang perunding takaful. So, kesyukuran yang patut kita panjatkan adalah disebabkan out of 30 juta penduduk Malaysia kita ni, the chosen one yang dipilih untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang perunding kewangan. So, kita kena menjadi contoh kepada masyarakat Malaysia. Kita menjadi seorang perunding kewangan, kita pun
perlu mencipta kewangan dengan baik, mengurus kewangan dengan baik, melindung kewangan dengan baik, melabur kewangan dengan baik dan juga akhirnya mengagihkan kewangan kita dengan baik. So jadinya di sini MJ ingin berpesan-pesan kepada kebaikan ni kan. Okey, so, pengalaman MJ 20 tahun tadi untuk MJ sampaikan, MJ kongsikan pada hari ini bagaimana yang kita perlu lakukan sebagai seorang perunding kewangan yang menjadi contoh kepada masyarakat, iaitu di mana kita kena perjuangkan untuk kita merancang kewangan kita untuk mencapai persaraan kita dengan kita cepat-cepat bersara muda, bersara kaya, bersara berjaya, bersara bahagia dan juga bersara berjasa. So kalau you all nampak slide apa perkataan yang MJ nak share di sini adalah financial freedom, kebebasan kewangan. Ramai yang agak kurang faham dengan perkataan kebebasan kewangan ataupun financial freedom. Dia bukan bebas hutang, dia bermaksud apabila kita punya pendapatan goyang kaki kita, pendapatan pasif kita boleh cover kita punya kos sara hidup. Okey, so jadinya di sini kita sebagai seorang perunding kewangan yang ingin menjadi contoh kepada masyarakat Malaysia, kita kena capai financial freedom, kebebasan kewangan. So bagaimana kita nak capai kebebasan kewangan? Bagaimana kita nak mencipta kewangan kita dengan baik, mengurus kewangan kita dengan baik, melabur kewangan kita, melindung kewangan kita dan juga mengagihkan kewangan kita melalui karier kita sebagai seorang perunding kewangan dan juga takaful. Untuk mencapai pendapatan pasif kita kan, pendapatan goyang kaki kita ni, so macam mana kita nak rancang? So kita kena fikirkan bagaimana kita nak mencipta kewangan kita, iaitu pendapatan aktif. Sebab pendapatan aktif ni kita kena bekerja, kena berniaga baru dapat duit. Barulah kita susun kewangan kita supaya sehingga kita dapat membuat pelaburan, instrumen-instrumen pelaburan sehingga mendapatkan pendapatan pasif kita. So you all pernah dengar tak formula Robert T. Kiyosaki, iaitu EBSI. So bagaimana kita nak memilih position diri kita untuk mencipta pendapatan kita. Tadi MJ repeat balik, dalam kita mengurus kewangan kita ada 5 tadi item yang MJ cakap. Macam mana kita nak mencipta kewangan kita? Kita ada pilihan. Kita boleh buat keputusan bagaimana untuk mencipta kewangan kita. Okay? Sama ada sebagai seorang employee, sebagai seorang self-employed yang bekerja sendiri, sebagai seorang business owner ataupun sebagai seorang investor. MJ percaya setiap orang walaupun dia makan gaji ke, dia bekerja sendiri ke, dia berniaga ke, dia tetap juga nak menjadi seorang investor, iaitu seorang pelabur yang boleh menjana pendapatan pasif. So kesyukuran yang MJ sangat-sangat syukurkan, Allah pilih MJ 20 tahun dalam industri kewangan dan takaful ni yang boleh mencipta pendapatan dengan kurang risiko berbanding dengan orang-orang di luar sana yang berniaga, mungkin produk yang berniaga sendiri, yang kena create sistem sendiri, structure sendiri, kena create strategi sendiri, kena create support sendiri. Tetapi syukurnya kita apabila berada di dalam industri takaful ni, kita ada sokongan yang hebat dari segi sistem. Kita punya structure, kita punya strategi dan juga support daripada Etika dan juga MJ macam MJ support daripada Great Eastern Takaful. Tu yang kita kena syukurkan. Sebab berbanding dengan orang yang berniaga kat luar sana, ramai yang gagal daripada yang berjaya disebabkan masalah 4S ni tadi. Sistem, structure, support dengan strategi. So itu yang kita kena syukurkan apabila kita dapat duduk bermula dengan platform self-employed. Bekerja sendiri menjadi seorang agent. Lepas tu kita ada career development bersama dengan syarikat kita, iaitu Etika tadi, untuk kita naik pangkat sebagai seorang leader. Kat situ kita ada self development, kita disupport dengan training system yang bagus. Itu yang sangat-sangat jarang orang yang berniaga di luar sana yang perlu kita syukurkan. So jadinya di sini kita dapat peluang bermula dengan menjadi agent sebagai self-employed, bekerja sendiri. Lepas kita upgrade kepada business owner apabila kita menjadi seorang leader di mana kita ada team. Kita ada team, kita bekerja dalam jemaah, kita dapat mencipta pendapatan dan insya-Allah dengan ilmu pengurusan kewangan yang betul kita boleh menjadi seorang investor. Okey? So apa yang MJ nampak lagi dari segi modal perniagaan dalam this industry sangat-sangat rendah sangat-sangat. So apa yang MJ nak pesan di sini kepada anda, 5 modal bisnes yang perlu diutamakan oleh kita sebagai seorang perunding takaful adalah modal diri. Kita berbanding dengan orang lain yang ada produk, yang mudah untuk nampak produk dia. Kita ni tak ada produk. So kita ni adalah
produknya. So jadinya kita kena ada modal diri dari segi luaran, dari segi dalaman. Kita kena perbaiki daripada luaran dan dalaman. So apa yang MJ boleh kongsikan di sini, kalau kita nak ubah daripada dalaman tu tak mudah. Jadinya kita ubah daripada luaran dulu dan faktor persekitaran kita, circle kita. Okay? Contohnya berpakaian kemas kan, sentiasa bersih, sentiasa cantik, itu adalah modal diri yang perlu diutamakan sebagai seorang perunding takaful. Modal yang kedua pula adalah modal ilmu. Sebagai seorang perunding kewangan, kita kena sentiasa mendatangi ilmu supaya diri kita ni, produk ni, yang diri kita ni berharga, ada value. Orang boleh pilih kita sebagai seorang konsultan kepada dia. Of course, semua orang nak konsultan dia yang berilmu, konsultan dia yang sangat-sangat kemas dan sentiasa menjaga kebersihan. Itu paling utama. Kerana macam kata, sebab tu modal diri tu yang modal utama dia. Baru modal ilmu. Dan yang ketiga adalah modal sosial. Bila menjadi seorang perunding kewangan ni, kita kena bernetworking. Tak bolehlah nak diam-diam je. Kita kena bernetworking. So macam mana kita nak kena bernetworking, kita nak upgrade kita punya market segmentation. Itu semua melalui networking, membina networking. Dan modal yang keempat adalah memberi perkhidmatan, modal perkhidmatan. Beri perkhidmatan yang terbaik seorang perunding sebagai seorang perunding takaful. InsyaAllah dengan perkhidmatan yang terbaik, orang akan start menjadi customer kita. Dia beli berkali-kali dengan kita, menjadi klien kita, dan dia suka dengan servis kita, dia akan menjadi referral kepada kita. So selama 20 tahun MJ dalam perjalanan industri ini, alhamdulillah memang Allah mudahkan apabila kita menjaga servis yang terbaik, orang akan keep on refer kita kepada orang lain. Dan modal yang terakhir sebenarnya baru modal duit. Berbanding dengan orang berniaga bisnes lain, kebanyakannya banyak memerlukan modal duit. Berbanding dengan kita sebagai seorang perunding kewangan dan takaful, modal duit tu adalah modal yang terlampau rendah dan risiko dia terlampau rendah. So MJ hope you all dapat 5 modal bisnes. Please take note sebab penting untuk you all faham betapa syukurnya kita tidak bermula dengan modal duit yang terlalu tinggi. Di sini MJ nak kongsikan pengalaman MJ selama 20 tahun di dalam industri kewangan dan takaful. MJ daripada seorang yang makan gaji, iaitu background MJ in accounting. So selama 3 tahun MJ bekerja. In the same time MJ menjadi seorang agent part-time pada tahun 2001 sehingga 2004. So boleh tunjukkan dekat slide tu, you all boleh nampak perjalanan MJ. Daripada umur 21 habis diploma, MJ terus je join menjadi seorang ejen insurans pada ketika itu selama 3 tahun part time. So apabila 3 tahun MJ tengok makan gaji kan, gaji daripada 1,200 naik ke 1,500 je dalam masa 3 tahun. So jadinya MJ nampak tak boleh jadi ni. Dari segi pendapatan tu sangat-sangat lambat. So daripada situ MJ start buat part time 3 tahun. Pada ketika itu MJ punya komisen dalam RM800. So MJ buat keputusan, ada saving yang agak wang kecemasan yang agak strong sedikit. MJ mengambil keputusan untuk resign pada tahun 2004 pada bulan Jun. So lepas tu bila dah resign tu tak pandang belakang dah. MJ terus buat personal sale dengan baik. MJ target untuk menjadi seorang leader. 1 tahun setengah je MJ dapat naik pangkat kepada unit manager pada tahun 2006 pada usia MJ 26 tahun. So MJ on track naik ke GM sehingga sekarang MJ sebagai seorang leader masuk tahun ke-16. Dah 15 tahun pengalaman Allah izinkan menjadi seorang leader. So MJ nampak career ni sangat-sangat boleh kita develop. Daripada agent naik kepada leader, even dah menjadi leader pun MJ still capai $1 million agency. Dan juga MJ tetap juga buat MDRT. So jadinya di sini kita boleh dapat pelbagai income daripada industri ini. Kalaulah nak katakan millionaire tu biasa. Kita ni bila di dalam industri ini kita dah consider multi-millionaire. Boleh capai kepada multi-millionaire. So kalau sekiranya MJ boleh buat, anda pun sebenarnya boleh buat. So apa yang membezakan setiap orang adalah tindakan. So dan kena percaya industri ni sangat-sangat boleh dilakukan oleh ramai orang, ramai yang berjaya. Kalau kita nak nampak perniagaan-perniagaan lain untuk kita nampak ramai yang berjaya tu susah. Tetapi apa yang MJ nampak di dalam industri kewangan dan takaful ni, ramai orang yang boleh mencipta kejayaan disebabkan industri ni ada sistem yang bagus, struktur yang bagus, ada support yang bagus dan strategi yang bagus.
Okey, so bagaimana kita nak lakukan? Bagaimana kita nak kaya? Bagaimana kita nak bersara, muda, kaya, berjaya, bahagia, berjasa ni? Sebagai seorang perunding kewangan dan takaful ni kan. Subhanallah, MJ sangat suka dengan sistem income structure yang ada di dalam industri kita ni. Industri takaful ni. Dia memang sangat-sangat work smart. Di mana kalau orang biasanya jual barang sekali, dapat komisen sekali. Tapi industri kita jual sekali, kita dapat 72 kali. Iaitu selama 6 tahun. So rugilah kalau sekiranya kita tak betul-betul pulun bila kita ada lesen sebagai seorang perunding takaful ni. So apa yang MJ nak you all aim sekarang ni adalah, bila kita tengok perniagaan lain kita dengar merudum, merosot dan sebagainya ketika pandemik COVID-19, ketika krisis 2020, 2021, macam-macam kita dengar yang tak seronoknya bisnes merudum. Tetapi alhamdulillah kalau kita tengok industri takaful kita melonjak-lonjak jualan disebabkan setiap masalah mesti ada solusi. Apa yang masalah yang berlaku ketika pandemik, ketika krisis ni? Di mana dua masalah besar rakyat Malaysia adalah banyak hutang dan tak ada wang simpanan. Jadinya, apa solusi terhebat termantap bila orang yang banyak hutang dan tak ada wang simpanan ni? Jawapan dia tak lain tak bukan adalah sijil takaful. Tak ke itu peluang untuk kita grab? Grab peluang ni sebab masalah tu sangat besar sekarang yang kita ni adalah pemegang kunci solusinya kepada masyarakat Malaysia. So jadinya di sini MJ nak mengajak sahabat-sahabat MJ di dalam perjuangan yang sama, kita bangkit di waktu krisis ni untuk betul-betul bantu rakyat Malaysia dan grab peluang untuk mencapai $1 million round table. Sebab MDRT ni adalah satu, bukan Malaysia punya recognition, dia adalah world recognition yang perlu dicapai sebagai seorang perunding takaful. Wajib capai di dalam career kita ni. Sebaik-baiknya kita capai lifetime members MDRT iaitu 10 tahun. MJ tak dapat bayangkan bagaimana banyaknya duit korang, komisen korang kalau jual produk yang betul-betul dapat komisen yang tinggi dengan aim untuk menjadi seorang MDRT, $1 million round table. So apa kelebihan ketika krisis ni di mana kuota untuk MDRT kan turun, selalunya 400,000 lebih collection baru kita boleh capai title MDRT. Tapi kali ni 330,000 anda boleh capai untuk MDRT. Okey, kenapa ramai ejen gagal? So kenapa gagal? Sebab tak ada aktiviti yang betul-betul melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang perunding takaful. So MJ nak you all take note 7 tanggungjawab sebagai seorang ejen takaful, perunding takaful ni. Apa tanggungjawab kita bila bangun pagi ni? Kan? So perkara pertama adalah kena buat marketing. Macam mana kita nak buat orang kenal kita? Sekarang ni dah zaman sosial media. Kalau kita masih maintain dengan cara offline, so kita akan tertinggal. Okay, so jadinya kita tak nak tertinggal, kita kena betul-betul agresif untuk buat marketing secara online. So marketing ni tak boleh tinggal. Marketing is king. Kenapa tujuan kita buat marketing? Sebab kita nak dapat database. Sebab database ni is queen. Macam mana nak dapat queen kalau king ni tak buat kerja? So that's why marketing tak boleh tinggal. Itu tanggungjawab yang pertama. Yang kedua, kena buat suspecting. Oh, nampak orang tu, aku suspect lah dia ni boleh jadi potensi aku punya prospek. Tapi ramai yang tidak menjalankan aktiviti suspecting ni. So please highlight. Tanggungjawab yang kedua kita adalah kita kena ada suspecting. So yang ketiga, kita kena buat prospecting. Daripada senarai master list kita yang kita suspect database kita ni tadi, kita nak buat prospecting. Kita select ikut priority, ikut market segmentation, mana yang kita boleh jumpa dulu untuk kita set appointment dan buat presentation. Itu adalah kita punya tanggungjawab yang keempat. Tadi MJ dah cakap, marketing, suspecting, prospecting. Yang keempat pula adalah set appointment. Bila kita dah ada senarai prospek kita, kita kenalah buat phone call. Apa yang MJ nampak? Ramai yang meninggalkan tabiat untuk buat phone call. Ramai yang hanya menggunakan WhatsApp, menggunakan Messenger. Sebenarnya produser yang hebat apabila dia hebat dalam phone call. So jadinya bila kita dah ada senarai prospecting, kita kena jalankan tanggungjawab untuk buat phone call untuk set appointment. Ingat, tujuan phone call bukan nak present, kita nak buat
appointment. So bila kita dapat set appointment, kita susun jadual kita dengan teratur, appointment kita dengan teratur, kita dapat buat presentation. Okay, bila kita dapat peluang buat presentation, itulah kita kena menggunakan skill kita untuk kita buat tanggungjawab yang seterusnya, yang keenam, iaitu closing. Okay, so ingat jangan buat sampai 6 je. Tanggungjawab yang ketujuh adalah customer care, yang selalu sangat dilupakan oleh ramai ejen, di mana dia tidak menjaga dia punya existing customer untuk menjadi klien dan menjadi referral. So customer care sangat penting dalam kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang perunding takaful. Dengan existing customer yang kita ada, lebih mudah untuk kita kembangkan database kita. So ada yang bertanya, MJ cakap memang senanglah 7 tanggungjawab tu kan, tapi pelaksanaan tak mudah. Sebab tu kalau kita tengok kan, MJ rasa you all pun pernah dengar formula KASH, knowledge, attitude, skill dan habit. Kita punya leader boleh bagi knowledge, kita punya leader boleh bagi skill, ajar skill. Tapi attitude dan habit anda sendiri kena berusaha. Untuk jalankan 7 tanggungjawab tu tadi, anda pastikan anda ada attitude yang positif dan anda buat sehingga menjadi habit. So MJ nak sharekan di sini bagaimana kita nak dapatkan KPI untuk kita buat MDRT ni. So you all mesti dah tahu kan, kuota. Kuota untuk capai MDRT. Collection dia bukan annualize, dia adalah collection. 330,000. So 330,000 ni macam mana kita nak capai? Okay, so di sini 330,000, berapa case size yang kita nak kena approach? Mungkin ada orang yang ada kelebihan market segmentation golongan T20 untuk average case size yang tinggi. So apa yang MJ buat dekat sini, formula yang MJ nak sharekan di sini, untuk market yang bukanlah T20 sahaja, orang yang ada market yang biasa-biasa, golongan M40 pun boleh berpeluang untuk mencapai MDRT. Tapi dengan syarat dia, skill kena belajar untuk close yearly. Kalau kita tengok, katakan yang logiknya, kalau kita guna teknik, contoh teknik pelepasan cukai, di mana 6,000. 6,000 untuk pelepasan cukai, untuk dia punya life takaful dan juga untuk medical card. So, bila 6,000 average case size ni, dan you all belajar dengan leader anda macam mana nak close yearly, sebenarnya daripada 330,000 ni, kita collect yearly sebenarnya cuma setahun 55 number of cases. Adakah ia achievable kepada semua orang setahun 55 number of cases? Kalau jumpa husband and wife yang golongan M40, T20 yang kena utilize pelepasan cukai, sebenarnya tak banyak mana pun number of cases yang kita boleh cari kan. So gunakan skill, contoh menggunakan diorang punya dividen untuk bayar yearly, gunakan diorang punya kad kredit untuk bayar yearly. So itu skill-skill tu you all kena belajar dengan you all punya leader. So kalau 55 kita bagikan dengan 12 bulan. So berapa? Lebih kurang sebulan cuma 5 number of cases sahaja. So adakah achievable? Adakah achievable? Sebenarnya achievable. Okay. So ada yang juga cakap, MJ, saya punya market ni bukan semua boleh bayar yearly. So jadinya di sini, jangan risau kalau sekiranya anda tak ada market yang boleh bayar yearly, anda kena super duper rajin. Di mana boleh juga orang yang bayar monthly, tapi you all kena super duper rajin. Instead of 5, you all kena buat 10 number of cases setiap bulan. Yang bayar, kalau yang kat sini tadi yearly, kat sini dia bayar monthly, you all tetap juga boleh capai $1 million round table. So jangan risau, setiap masalah itu ada dia punya solusi. You all kena buat magic number ni. You all kena nampak dulu direction dia. InsyaAllah bila you all buat, you all boleh dapat. So macam mana ni MJ? Macam mana saya punya aktiviti tadi? MJ kata ada 7 tanggungjawab. 7 tanggungjawab tadi, macam mana saya nak ada KPI untuk saya buat. So, katakan beginner 10, 3, 1. Nak close 5 number of cases. So, kena ada 15 appointment dalam sebulan.
kena ada 50 suspecting list. Ini kita punya suspecting list. Kita punya suspect and prospect kita. Bila daripada prospect ni, kita dapatkan appointment untuk kita present. Okey, dan ini adalah ratio closing kita. Anda akan nampak, 50 MJ banyaknya. Tak banyak mana pun. Ini untuk sebulan. So 50, kita bahagikan dengan 30 hari. Sebenarnya, sehari lebih kurang 2 sahaja you all kena buat prospecting list. Prospect. So, buat phone call untuk buat prospect every day. Kalau sekiranya anda kena buat yang monthly tadi, so anda buat kena sebulan 10 NOC. So, tukarkan kepada 10 NOC di sini. So, KPI dia naiklah. Kan? Kat sini tukar 10. Kat sini tukar 30. Kat sini tukar 100. So it's all about numbers. Dan implement dia secara istiqamah. Ramai yang gagal sebab tak istiqamah dalam aktiviti 7 tanggungjawab tadi. Dan MJ nak pesan kat sini, ada 5 vital behavior yang sangat perlu diimplement oleh perunding takaful. Yang pertama adalah phone call, yang kedua adalah direct approach, yang ketiga adalah fact finding, yang keempat adalah presentation, dan jangan lupa yang kelima, get new names. So kalau anda ada 5 vital behavior ni yang every day you all lakukan, insya-Allah MDRT tu tak ada masalah. So you all bayangkan berapa pendapatan yang you all boleh dapat apabila you all buat MDRT. Kalau 330,000 you all punya commission untuk 6 tahun, you all dah generate lebih kurang 400,000. 400,000 1 tahun punya kerja bila buat MDRT, katakan annualize tu 330,000, korang punya collection 330,000, bermaksud 6 tahun punya pendapatan lebih kurang 400,000. So kalau you all capai lifetime members 10 tahun, you all dah bina sebenarnya 4 juta lebih dalam industri ni. So korang bayangkan kerjaya mana boleh bina 4 juta dalam masa 10 tahun dengan hanya bermodalkan lesen TBE RM80 saja. So MJ nampak, subhanallah, industri kita ni, industri takaful ni sangat-sangat awesome. Dia punya income structure. So MJ nak berpesan kat sini, hargai peluang yang Allah beri kepada kita yang kita ada lesen TBE RM80 tu. Tak semua Allah pilih. Yang membezakan diri kita dengan sahabat kita yang mencapai MDRT adalah speed. So jadinya di sini, kalau sahabat kita boleh capai MDRT, dia mempunyai speed yang laju, kita kena tiru je. Bagaimana speed dia? Perkara paling mudah adalah tiru je apa orang berjaya buat. So MJ nak pesan dekat sini akronim SPEED yang MJ dan tim MJ gunakan untuk tahun 2021 untuk jadi mindset kepada diri MJ dan juga kawan-kawan seperjuangan supaya kita ada kelajuan yang berbeza daripada tahun 2020. So apa akronim ni? S tentang kita punya spiritual. Kadang-kadang kan kita ni nak capai MDRT tapi kita tak doa pun, kita tak upgrade pun kita punya amalan. Kita tak upgrade pun kita punya networking dengan Allah. So jadinya you all ingat S tu adalah spiritual dan self-awareness. Kita kena buat SWOT analisis diri kita ni. Di mana strength kita, kekuatan kita, di mana kelemahan kita, di mana opportunity yang kita ada dan apa ancaman yang kita ada. So kita kena refleksi diri kita, buat self-awareness. Kita gunakan apa kelebihan kita ada dan kita perbaiki apa kekurangan yang kita ada. InsyaAllah kita akan lebih berjaya daripada tahun sebelum dan kita akan capai MDRT. P iaitu planning, potential and practice. Okay, setiap apa yang kita nak buat kena ada perancangan. Macam yang MJ tulis tadi kan. Mesti ada dia punya magic number, ada dia punya KPI, ada measurement dia. Mesti kena ada perancangan. Kita nak capai satu misi yang besar, mesti kena rancang. Dan kita kena perhatikan apa potensi-potensi yang kita ada dan kita kena always practice. Sebab ada orang nampak potensi tapi dia tak bertindak dan dia tak practice. Sebab practice make permanent. Tak ramai orang yang buat secara istiqamah untuk practice. Dan E, apa E? Kena cari apa teknik yang efektif dan efisien untuk kita dapat result yang excellent. Bila nak buat MDRT, duduk dengan leader anda, cari teknik apa yang efisien untuk kita implement untuk kita capai MDRT tu. Supaya kita boleh dapat result yang excellent. Dan akronim yang seterusnya adalah E. Sekali lagi, kena expose, kena engage dan kena enhance. Expose ni apa? Networking.
Kita cari market segmentation, golongan T20 ataupun M40 ni, kita bernetworking dengan engage dan expose kepada diorang dan kita akan dapat enhancement result kita better daripada tahun sebelum. Dan yang terakhir D iaitu desire. So ni dah membuat-buat ni, kan dah membuat ni, nak buat MDRT ni. Direction dia dah ada dah. Tapi tak berdisiplin, tak boleh. So bila kita dah ada desire yang membuat, kita dah ada direction nak capai MDRT ni, kita kena disiplin dalam aktiviti kita. Ingat MJ cakap tadi ada 7 tanggungjawab dan juga 5 vital behaviour. So MJ rasa setakat tu saja perkongsian MJ. Hope sedikit sebanyak dapat membantu anda punya direction, journey anda untuk mencapai kejayaan sebagai seorang perunding kewangan dan takaful. Sama-sama kita perjuangkan untuk memandaikan anak bangsa kita daripada ilmu pengurusan kewangan dan juga takaful, dan penetration takaful terlampau rendah. So sama-samalah MJ dan anda juga berjuang dalam industri takaful. MJ ucapkan all the best untuk Way Forward 2021 dan sekali lagi MJ nak ucapkan terima kasih kepada pihak Etika Takaful Berhad atas undangan untuk MJ berkongsi sekejap bersama pejuang-pejuang, produser-produser dan juga leader Etika Takaful Berhad. Terima kasih. MJ akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata nak buat untung, duit melambung, cek dalam poket, semua dah kosong. Kata nak buat untung, duit melambung, cek dalam poket, semua dah kosong. Mak Jerome, bagi tips sikit sini minta tolong. Mak Jerome, bagi tips sikit sini minta tolong. Masalah, ini masalah, banyak hutang kiri kanan masalah. Apa dah? Pinjam along lagi, hujung bulan kutip mana lari, Kereta mewah, rumah masih sewa, yeah. Nampak macam happy tapi nya kecewa, yeah. Pakai high end memang nampak gaya style. Kesian poket kosong belagak berjaya. Credit cards, tahu swipe je, beli itu ini kalah orang kaya. Berapa simpanan jangan tanya, gila dah move flash bukan salah saya. Kata nak buat untung, duit melambung, cek dalam poket semua dah kosong. Kata nak buat untung, duit melambung, cek dalam poket semua dah kosong. Mak Jerome, bagi tips sikit sini minta tolong. Mak Jerome, bagi tips sikit sini minta tolong. Yeah. Ini lagi satu, buat duit beribu, tak bayar teks bila lembaga datang buatnya tak tahu. Dia memburu, lepas tu baru pening. Macam mana nak bayar bila sudah kering. Pada muka orang cakap sedia payung sebelum hujan. Tak ada takaful nanti makin susah. Orang cakap sedia payung sebelum hujan. Bila dah terciduk baru cari kawan. Buat duit, make it rain, terus bocor, rasa pain. Tak ada aset, secret hancur, lari cukai, zakat tak bayar. Mana zakat bila mati, wasiat tak darah. Kata nak buat untung, duit melambung, cek dalam poket semua dah kosong. Kata nak buat untung, duit melambung, cek dalam poket semua dah kosong. Mak Jerome, bagi tips sikit sini minta tolong. Mak Jerome, bagi tips sikit sini minta tolong. Kata nak buat untung, duit melambung, cek dalam poket semua dah kosong. Kata nak buat untung, duit melambung, cek dalam poket semua dah kosong. Mak Jerome, bagi tips sikit sini minta tolong. Mak Jerome, bagi tips sikit sini minta tolong. Wow, hebat sungguh perkongsian dari Puan Noriza ataupun Mak Jerung sebentar tadi. Kami bagi pihak Etika Family Takaful mengucapkan
ribuan terima kasih dan semoga puan terus berjaya. Rasa sentap ada, rasa berkobar-kobar nak buat bisnes lepas ini. Bagi menambahkan lagi kehangatan konferensi ini, mari kita memperdengarkan perkongsian hebat seterusnya. Beliau merupakan seorang yang sentiasa bersemangat, berdedikasi dan mempunyai pelbagai pengalaman dan pencapaian. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan speaker seterusnya, Encik Badrusani dengan perkongsian beliau Winning from the Beginning. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam perjuangan kepada wira-wira etika family takaful, Star Club member, the top producers. Apa khabar semua? Yang ni kita tak mau. Alright? Yang ni kita nak 5 kali ganda tenaga daripada anda semua. Bila saya tanya apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, anda adalah yang terbaik di kalangan yang terbaik. Betul? Alright? Jadi, cara kita menjawab itu juga mestilah yang terbaik di kalangan yang terbaik. Bila saya tanya apa khabar semua, saya nak semua orang genggam tangan kanan, kerutkan kening, lepas tu senyum sikit. Memang nampak pelik sikit. It's okay. Right? Lepas tu saya nak, bila saya tanya apa khabar semua, saya nak semua orang genggam tangan kanan dan kerut kening senyum dan jawab baik. Boleh? Dah. Dia memang akan nampak pelik dan dengar pelik dan orang pun akan ingat kita pelik. Betul? Apa ni? Tiba-tiba duduk depan laptop, duduk depan iPad, duduk depan handphone, tiba-tiba cakap seorang-seorang, jerit seorang-seorang ni. It's okay. Nah, sebab ini bukan sesi ice breaking. Ini adalah sesi untuk uji anda. Adakah anda mampu untuk pergi ke peringkat yang seterusnya? Okay? Because what brought you here won't bring you there. I repeat, what brought you here won't bring you there. Apa yang membawa anda ke tahap ini pada hari ini tidak akan membawa anda ke tahap yang lagi tinggi kalau anda tidak tambah elemen luar biasa di situ. Betul? So this is the test. Bukan untuk saya ni. Anda jerit baik adalah untuk diri anda sendiri. Kalau anda berjaya untuk lalui ujian ini, insya-Allah you gonna fly higher and higher. Alright? So ready semua? Genggam tangan kanan, keluarkan energi. Come on. Apa khabar semua? Baik. Alright, fantastic. Bagi tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Okay. Baiklah, macam saya cakap tadi. This is not an ice-breaking session. Saja-saja nak buat, nak bagi jerit. Tak. I want to share something about law of continuity. Law of continuity adalah satu sunnatullah yang mana kalau kita mulakan sesuatu dengan energi yang terbaik, dengan teknik yang terbaik, dengan strategi yang terbaik, insya-Allah prestasi terbaik itu akan berterusan sampai habis. Alright? Malang untuk mereka yang waktu nak start sesuatu, dia nak start biasa-biasa dulu, nanti baru dia nak naik dan jadi best. Kita risau. Ia akan jadi macam ni. Dia start biasa-biasa, lepas tu dia makin turun, naik pun sikit dan turun balik. Kita tak nak. Law of continuity, when you want to start something, nak mulakan sesuatu, mulakan dengan cara yang terbaik. And that's why, hari ini, sesi saya, kita akan berkongsi tentang winning from beginning. Ya, winning from beginning. Kita nak daripada awal ini, kita setkan diri kita ni untuk berjaya. Right? That's why law of continuity sangat penting. And that's why apa khabar semua tadi tu sangat-sangat penting. Kita pun tahu how you do anything,
is how you do everything. Kalau yang ni pun kita tak boleh push diri kita untuk buat yang terbaik, sedikit luar biasa, mana mungkin nanti kita boleh buat yang terbaik dan kita dapat sesuatu yang luar biasa. Alright, so sekali lagi, saya nampak ada beberapa muka yang macam, oh lah, insaf lah, tak nak lah, nak buat lagi sekali lah. Okey, jom kita buat betul-betul. Kali ni saya nak keluarkan tenaga paling tinggi. Remember, we want to win from the beginning. Genggam tangan kanan. Wira-wira, Star Club. Apa khabar semua? Baik. Alright, fantastic. Bagi temukan gemuruh untuk diri sendiri. Yang ni yang kita nak. Saya nak ucapkan tahniah kepada anda yang telah mencapai tahap yang sangat-sangat cemerlang sebagai top producers. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang anda telah lakukan. Alhamdulillah. Congratulations. Alright? Dan pada hari ini, kita bukan sekadar nak meraihkan. Tapi kita nak membina satu lagi jambatan untuk kita pergi ke tahap yang lagi tinggi. Remember, what brought you here won't bring you there. You need something special to be special. Something extraordinary to be an extraordinary person. Setuju? So, apa yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah bagaimana kita nak start. Dan kita nak start dengan cara yang terbaik. Bagaimana kita nak mula? Dan permulaan itu adalah permulaan yang terbaik. Sebab kalau kita tengok balik, tuan-tuan dan puan-puan, azam tahun baru kita. Apa jadi? Ya Allah. Peluh. Dia bila tak ada filter dekat atas ni, dia sangat cepat keluar peluh. Tak apalah, itu tanda sihat. Betul? Azam tahun baru kita, tuan-tuan dan puan-puan. What happened? Apa yang dah berlaku dengan azam tahun baru kita? Bulan 1 hari tu. Sekarang dah bulan Mac. Apa yang berlaku? Ada orang sebelum Mac lagi dah give up. Tak kata Mac lah. Februari tak masuk lagi pun, dah hilang dia punya azam dia. Why? Kenapa? Sedangkan kita nak mulakan tu, kita dah semangat dah ni. 1 Januari 2021. Aku akan jadi orang yang baru. Betul? Alright? Semangat ni. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Kita sangat semangat untuk berubah. Contohlah, nak turunkan berat badan. Contoh. Alright? Minggu yang pertama tu kita semangat. Minggu yang kedua tu dah macam kurus semangat. Betul? Dia jadi macam, kenapa tak bertahan lama? Kenapa perubahan itu, permulaan itu tidak membawa perubahan yang diinginkan? Alright, this is the point. Tuan-tuan, untuk kita mencapai sesuatu, it's not just about when. It's about why. I repeat, it's not just about when, it's about why. Dia bukan sekadar 1 Januari 2021, aku jadi aku yang baru, aku nak jadi orang yang lebih sihat, aku nak jadi orang yang lagi sadar, aku nak jadi orang yang lagi kurus. Contoh. Dia bukan tentang tarikh. Dia tentang reason di sebalik kenapa anda mahu jadi kurus, anda mahu jadi sihat. Itu yang menyebabkan anda akan terus tiap-tiap pagi bangkit dengan semangat, meneruskan perancangan untuk mencapai apa yang anda hajati. Apa yang saya nak sampaikan, you must take care of your why. Kenapa? Untuk kita berjaya, winning from beginning, apa yang kita nak kena jaga adalah the ending. Pengakhirannya. Kita pernah dengar betul? Ada orang selalu cakap, begin with the end of mind. Kita mulakan sesuatu dengan pengakhiran. So apabila kita mulakan sesuatu dengan pengakhiran, kita akan winning from beginning. Kenapa pula? Kita bercakap tentang beginning, tetapi kenapa kita nak fokus kepada ending? Tuan-tuan dan puan, bukankah ini yang telah diajar oleh pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang diseru dan disaran, dinasihat dan dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita saat kita hidup di atas muka bumi ini, kita sudah digambarkan tentang syurga, sudah diberi amaran tentang neraka, sudah diberi peringatan tentang hari kiamat, sudah diberikan nasihat tentang kematian.
Why? Kerana apabila kita sudah nampak the end, pengakhiran, ia akan membantu apa yang kita lakukan sekarang. Nampak tak? Alright? Kalau hari ini kita hanya berfikir tentang hidup, kita tak berfikir tentang mati. Kehidupan kita ini tidak akan bersiap sedia untuk kematian. Nampak tak? Tak, saya bukan ustaz ni nak cerita pasal hidup mati apa semua. Cuma nak bagi tahu bahawasanya kepada anda semua, to begin as a winner, you must see the end. Kena nampak pengakhiran. Dengan kata lain, you kena nampak why. Kenapa kita buat apa yang kita buat sekarang. Dan apa yang kita nak capai di akhir perjalanan, apa yang kita lakukan sekarang. Nampak? Adakah anda nak jadi top producer hanya untuk disanjung sebagai top producer? No. Adakah anda menjadi seorang pejuang takaful kerana anda hanya nak dapat title seorang pejuang takaful? No. Setiap orang ada impiannya sendiri. Betul? Dan anda ada impian anda. Untuk anda membina perjalanan anda menjadi MDRT, apa yang anda perlu lebih jelas? Your why. Your big why. Your grand why. Dengan cara macam tu, insyaAllah, anda akan menjadi seorang yang sangat-sangat bersemangat, bertenaga dan mahu menjadi orang yang lebih bagus. Why? Because the why is clear. Nampak tuan-tuan dan puan? Alright? Jadi apa yang kita nak kena buat sekarang ni adalah apabila kita dah jelas apa yang kita nak, kita dah tahu apa yang kita mahu. Ini adalah waktu untuk kita lakukan apa yang kita patut lakukan. You need to have a growth mindset. A growth mindset is about macam mana kita nak grow lagi diri kita untuk kembangkan lagi diri kita. Bukan nak kembangkan lagi diri kita. Kita nak majukan, pertingkatkan lagi kualiti kita. Kualiti dari sudut menjalankan bisnes takaful. Sama ada dari sudut kita nak buat prospecting, sama ada kita nak approach, sama ada kita nak present, sama ada kita nak follow up. Kita kena sentiasa fikir, apa lagi yang aku boleh improve, apa lagi yang aku boleh pertingkatkan. Dan semua ni, apa yang anda kena lakukan adalah, you kena tulis. Dengar tu macam agak alah nak kena tulis ke? You kena tulis. Sekarang ni kita tuliskan apakah kelemahan-kelemahan yang anda ada. Anda semua memang hebat. Saya tahu top producer memang cemerlang-cemerlang belaka. Betul? Tetapi sebagai manusia kita tak pernah sempurna. Jadi apa kita buat sekarang ni adalah, ini adalah praktikal yang anda kena lakukan. Tuliskan apa lagi aspek yang perlu anda pertingkatkan. Dan kalau anda rasa macam, saya semua dah okey. Maknanya anda tak okey. Anda tidak ada growth mindset. Anda hanya ada fixed mindset. Mindset yang mana akan buat aja benda berulang-ulang kali asal boleh. Kita tak nak macam tu. Growth mindset is always thinking about how can I improve myself. Macam mana saya nak improve diri saya. Jadi lagi bagus. Jadi lagi hebat. Jadi lagi cemerlang. Capai lagi besar. Dan dengan cara macam tu insyaAllah. It's not just about MDRT. It's about you to become a superhero. For you yourself, for your family, and for the ummah. Kita nak jadi wira untuk diri, untuk keluarga dan juga untuk umat kita. Dengan cara macam tu, apa yang berlaku? Kita akan selalu fikirkan bagaimana kita nak menjadi lebih bagus. Remember, what brought you here won't bring you there. Apa yang bawa anda ke sini tidak akan membawa anda ke sana kalau anda tak lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan satu perkara lagi, ini yang terakhir. Tuan-tuan dan puan, mindset sebenarnya adalah perkara yang kedua terpenting. Yang kedua? Atau yang pertama apa? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, anda perlu jaga heart set. Heart set. Mindset bercakap tentang minda. Heart set bercakap tentang hati. Apa yang kita kena lakukan sekarang ni untuk majukan diri kita, untuk terus kita berjuang adalah heart set kita ni, tuan-tuan dan puan. Setkan hati kita, niat kita, nawaitu kita, tak lain tak bukan adalah untuk dia. Tak salah ada cita-cita nak ada rumah banglo besar. Tak salah cita-cita nak ada kereta besar. Tak salah cita-cita nak ada semua yang bersifat keduniaan ini. Tak salah.
Tak salah nak ada duit yang berkoyan-koyan supaya kita dapat memberi kepada yang memerlukan. Tak salah. Tapi dia menjadi kesilapan apabila hal-hal itu diletakkan di sini. Kerana di sini adalah tempat untuk kita mengingati ilahi. Hasrat kita satu je tuan-tuan. Apabila kita nak lakukan sesuatu benda je kita nak Allah redha, kita nak Allah makin sayang, kita nak Tuhan terima kita. Bagi anda yang non-Muslim, ikut kepercayaan masing-masing. Jadi sebagai seorang Muslim, apa yang saya boleh sampaikan kepada anda adalah lakukan untuk Allah makin sayang, lakukan untuk Allah redha. That's all. Sebab apabila kita buat untuk dapat apa yang Allah nak, kita buat untuk Allah redha, anda tidak akan pernah kecewa. Kalau kita buat untuk orang, kita buat untuk dapat pujian, kita buat untuk dapat sanjungan, percaya cakap saya, you're gonna be frustrated. Anda akan jadi seorang yang kecewa. Tapi bila anda buat untuk Allah, apa yang berlaku? Anda akan rasa begitu bertenaga. Anda akan rasa sangat bersemangat. Sebab bila kita buat untuk Allah, kita akan serahkan segala-galanya pada Allah. Kita akan letakkan la haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kudrat, melainkan kekuatan dan kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oi tuan-tuan, bila kita dah letakkan hati kita untuk Allah, kita bertawakal kepada Allah. When Allah is your friend, who is your enemy? Ini pesan guru saya. Apabila Allah bersama dengan kita, siapa berani menjadi musuh kita? Confident kita akan jadi lagi besar. Tindakan kita akan jadi lagi hebat. Sebab apa? Sebab kita tahu kita ada backup yang besar. Kita ada backup yang maha besar. Nampak? Jadi, apa yang anda akan lakukan selepas ini adalah anda akan lakukan yang terbaik. Anda lakukan untuk Allah redha, untuk Allah sayang. Siapa yang Allah sayang? Adalah mereka yang terbaik. Siapakah yang terbaik? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ubah hati, ubah minda. Jangan fikir tentang hari ni aku nak buat lagi, nak close lagi banyak, nak close lagi, aku nak dapat lagi banyak, aku nak dapat pergi melancong sana, aku nak dapat pergi melancong sini. Stop talking about aku. Tetapi bercakaplah tentang mereka. Berapa ramai lagi orang yang hari ini aku nak sedarkan tentang kepentingan takaful. Berapa ramai lagi orang di luar sana yang aku nak bantu mereka untuk bersiap sedia untuk masa depan. Berapa banyak keluarga lagi yang aku akan bantu dan selamatkan daripada mereka ini hidup dalam keadaan merempat apabila ketua keluarga meninggal dunia. Berapa ramai lagi orang yang aku boleh bantu dan tarik sama-sama, jom bina kerjaya, jom bina pendapatan yang halal bersama dengan apa yang aku lakukan. When you think about them, insyaAllah anda akan jadi seorang yang sangat bahagia. Dan waktu tu, when people say no, you're gonna say next. Sebab apa? Sebab pemikiran anda, you are not selling, you are sharing. You are not selling, you are solving people's problem. Dan dengan cara macam tu, insyaAllah anda bukan setakat MDRT, tetapi anda akan pergi jauh lebih daripada itu, iaitu mendapat hayatan thayyibatan, kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Dan bukankah yang kita nak sebenarnya adalah kebahagiaan? Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, winning from beginning, akan membawa anda terus melebarkan sayap untuk berjaya. Ingat, apa yang anda lakukan besar kesannya untuk umat. Apa yang anda lakukan adalah sesuatu yang memberi kesan kepada anda di dunia dan juga di akhirat. Dan apabila kita mengajak orang untuk bersama dengan kita, untuk mengambil takaful bersama kita, berjuang bersama-sama menjadi pejuang takaful, ingat, ini apa yang dia katakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Suraqallahul azim. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan juga kemungkaran. Apa yang anda lakukan tuan-tuan dan puan-puan di dalam
kerjaya anda sebagai seorang penjuang takaful adalah sesuatu yang sangat mulia. Anda ajak mereka, sama-sama kita bertahun, sama-sama kita bertakaful, kita bantu orang, dan ini apa yang Allah suruh. Jadi teruskan perjuangan anda, lakukan yang terbaik, kerana apa yang anda lakukan itu adalah sangat-sangat terbaik. Hidup ini sementara. Jadi sementara hidup, lakukan yang terbaik untuk dapat yang terbaik daripada yang maha baik. Teruskan perjuangan anda, wahai top producer sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah Star Club Convention kali ini menjadi satu lagi turning point, membawa episod kehidupan anda ke arah kemuncaknya. InsyaAllah. Itu sahaja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perjuangan. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, 'cause you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, just look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone, and no one reaches out the hand for you to hold. You can find love, if you search within yourself, and then the emptiness you felt will disappear. Yes. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, because you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Just hold on, and there will be tomorrow, and in time you'll find the way. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, because you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. That a hero lies in you. That a hero lies in
Terima kasih Cik Badrusani di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Belajar sesuatu, bersemangat saya mendengarnya. Semoga dengan perkongsian beliau tadi dapat menjadi pemakin semangat perjuangan yang tinggi dalam menghadapi cabaran dan dugaan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengar amanat dari Head FTA. Oleh itu, kami menjemput Head of Family Takaful Agency, Encik Muhammad Rohaizat Samsudin untuk menyampaikan amanat beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, saya ingin mengucapkan jutaan tahniah dan syabas kepada 128 klub qualifier yang terdiri daripada Achievers Club, Producers Club, President Club dan juga MDRT, COT dan TOT qualifiers. Pihak FTA berasa amat berbangga dengan kejayaan tuan-tuan dan puan-puan kerana telah berjaya menempatkan diri anda sebahagian daripada top performer untuk tahun keuangan 2020. Star Club Convention 2021 adalah julung kalinya diadakan untuk kita kumpulkan anda di dalam satu platform khas bagi anda mendapatkan perkongsian-perkongsian yang telah pun anda dengari sepanjang convention dijalankan. InsyaAllah, kami akan teruskan convention pada tahun hadapan dan sila pastikan anda semua masih layak untuk menghadiri Star Club Convention bagi tahun keuangan 2022. Daripada 128 klub qualifiers, kita ada 21 qualifiers untuk MDRT, 1 COT dan 1 TOT. Saya ingin membuat cabaran untuk 105 lagi klub qualifier yang lain untuk mencapai MDRT bagi tahun 2021. Saya yakin anda boleh. Buat persediaan awal, aturkan masa anda dengan sistematik, dapatkan ilmu-ilmu baru bagi meningkatkan skill jualan anda, tumpukan kepada need-based selling berbanding dengan product pushing dan yang paling penting, matlamat mesti jelas kerana apa anda berada di dalam industri ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada 23 November 2015, pihak Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan Life Insurance and Family Takaful Framework yang mana tujuannya adalah untuk membina hala tuju industri keuangan khususnya masa depan takaful dalam masa 5 tahun akan datang. Antara penekanan yang dibuat oleh Bank Negara adalah pelaksanaan balance scorecard. Tujuan balance scorecard ini dibuat untuk menjaga hak pelanggan dan profesionalisme penasihat takaful. Dalam erti kata lain, jika penasihat takaful melebihi tahap prestasi yang dikehendaki, komisen mereka akan bertambah. Dan jika prestasi rendah, komisen juga akan dikurangkan. Oleh yang demikian, saya menyarankan semua 128 klub qualifier mengambil masa untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana menggunakan balance scorecard untuk melipat gandakan pendapatan dan dalam masa yang sama anda juga dilihat sebagai seorang penasihat takaful yang profesional dan mempunyai integriti dan credibility yang tinggi di mata pelanggan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya amat berharap seluruh 128 klub qualifier menyahut cabaran untuk menjadi MDRT pada tahun 2021 ini
dan juga meningkatkan pendapatan anda kepada 10,000 ke atas dengan menggunakan kaedah balance scorecard. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga apa sahaja perkongsian yang diberikan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang berguna untuk kerjaya anda sebagai penasihat takaful. Dengan itu, saya ucapkan selamat maju jaya dan semoga kita berjumpa lagi di platform-platform yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Rohaizat Samsudin di atas amanat yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah hampir kepada penghujung konferens pada hari ini. Saya mewakili pihak pengurusan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana masih setia bersama hingga ke akhir sesi ini. Akhir kata dari kami, tiada jalan singkat untuk berjaya. Tiada jalan mudah untuk bahagia dan tiada jalan senang untuk gembira. Semuanya memerlukan usaha. Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa lagi.